mengangkat hadas kecil. Dan itu pesannya solat, tapi di bawah tu dia menulis wuduk. Baik. Pengertian yang kita sebut wuduk di sini, ya. Wuduk itu semuanya yang kita sebut kepada semua berdasarkan daripada bahasa Arab, ya, sebab bersumberkan daripada Al-Quran, bersumberkan daripada hadis Rasulullah SAW, maka istilah-istilah yang ada, istilah yang kita pakai di dalam memperkatakan ilmu agama ini tidak lari daripada bahasa Arab. Maka kita letakkan di sini, kita jumpa di sini adalah wuduk. Dari segi bahasa, dari segi dalam bahasa Melayu, dia kata di sini bahasa Melayu, mengambil air sembahyang. Kita ni kalau kata wuduk, biasalah bagi kita dah jadi bahasa Melayu pun, bila sebut wuduk tu tahulah kata ayat sembahyang, maknanya kita dah bercakap istilahnya, kita dah menggunakan bahasa Arab, tetapi telah pun menjadi bahasa Melayu. Kita kata wuduk, anak kecil pun tahulah kata wuduk tu, dia tahu dah ambil sembahyang. Kalau kita sebut ambil air sembahyang, lagi jelas lah, ambil sembahyang tu lagi jelas, Jadi apa nama kalau terjemahkan, kalau dia tak mengerti tu, kalau dia tak mengerti, kita kata ambil air sembahyang, dia pergi ambil air, dia sembahyang, ambil air sembahyang, ambil air sembahyang maknanya mengangkat hadas kecil, mengambil air sembahyang dalam bahasa Melayu, tak dia lah. Kita ni, kita kata mengambil air sembahyang, kita pergi cedok air itu dengan tangan kita, kita basuh muka sapu anggota wuduk, itu nama dia ambil air sembahyang. Dari segi bahasa, berarti menggunakan air untuk kegunaan pada anggota-anggota yang tertentu, menggunakan air untuk kegunaan pada anggota-anggota tertentu. Maknanya wuduk ni, bila wuduk ni mestilah air. Dia tak boleh lagi dah ambil apa nama tanah ke debu ke apa yang tidak ada nama istilah lain. Bila kita menggunakan air untuk anggota-anggota yang tertentu, bila kita basuh, maka itu namanya air sembahyang, menggunakan air sembahyang, menggunakan untuk anggota-anggota yang tertentu. Bukan semua anggota dalam tubuh badan kita ni, ada anggota-anggota tertentu yang disuruh kita basuh untuk wuduk. Itu dalam segi bahasa, mengambil, kita sebut lagi sini sembahyang, menggunakan air untuk kegunaan pada anggota-anggota tertentu dari segi bahasa. Dari segi istilahnya, istilah syaraknya, dari segi hukumnya, yang dikatakan wuduk, yang dikatakan angkat hadas kecil itu, kalau kita kata hadas kecil, mengangkat hadas kecil, ataupun berwuduk, ataupun ambil sembahyang, tiga bahasa. Dari segi syaraknya, membasuh beberapa anggota badan yang tertentu dengan menggunakan air yang dimulai dengan niat, membasuh beberapa anggota badan. Yang kita buat itu maknanya yang wajibnya basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh sapu kepala dan basuh kaki. Anggota-anggota tertentu di dalam wuduk, membasuh anggota-anggota tersebut dengan menggunakan air yang dimulai dengan niat.
bukan ambil saja, tapi kena pasang niat. Ya, kalau tak pasang niat, dia tak jadi ibadat. Tak sah wuduk kita kalau kita tak berniat. Maknanya mestilah ada niat kita nak mengangkat hadas ataupun kita nak mengambil wuduk. Ya. Baik, itu istilah ya. Itu tak mungkin tidak ada lah. Ya. Kalau pergi cari air embun pun semua juga. Ya, kita cari di apa nama kumpul air embun tu, air juga. Ya. Di kat sungai pun kita kata air juga. Pergi dekat gunung pun cari pada gunung ada air, kita cari air juga. Ya. Maknanya menunggu air, ada air embun pun air apa lagi, air hujan pun air telaga pun air sungai pun air juga, ke laut pun air laut juga. Ya. Maknanya tak ada yang tak kita gunakan istilah air. Ambil wuduk ni kena air semuanya. Ya. Yang air lapar lah, belah apa nama nyok tu, ambil pong tu, takung air tu, air juga. Air berapa? Pagi tebang tebu ke? Misi-misi tebu, air tebu. Air juga. Boleh ambil wuduk. Jadi dalam istilah-istilah kita nak ambil wuduk, ada air dia. Pelaknya. Air yang kita boleh ambil air sembahyang. Kalau itu dia jadi minum ya. Campuran jadi gula. Ya, air mutlak mana air yang tidak bercampur dengan apa-apa lah. Ya. Yang kita dah faham istilah apa nama untuk berwuduk ini, ya, kita tahulah air apa yang kita nak pakai. Sini dia tak sebut ya, air apa. Dulu masa bersuci dulu cerita air, masa dah cerita ni dalam ni dia tak cerita air. Ya. Air mata air sungai, air laut, air hujan, air embun, air apa lagi? Itu di antara air mutlak, ya, yang kita boleh guna untuk berwuduk. Sekarang air pipe, ya, air pipe tu dia mari daripada tasik tenaga, dia takung ke kita, ya, duduk dekat tangki besar, dia turun mari ke rumah kita. Ya, itu pun air juga. Air pipe, ya. Kemudian ada air-air yang tak boleh, ya, air makruh, air musyamas, air yang takung tengah panas, ya. Kita nak ambil wuduk itu makruh bagi kita sebab ada mudarat, ya. Baik, kita berniat untuk mengambil wuduk. Di sini dia letakkan lafaz niat wuduk, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Ya, ini dia tak kata wuduk, apa waktu dia kata wuduk. Ini kita kata mengangkat hadas kecil. Ya, hadas besar kita mandi, hadas kecil kita ambil wuduk, kita ambil sembahyang. Ini niat yang pertama, nak pakai yang atas ini tu boleh. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil semata-mata kerana Allah Ta'ala. Niat, ya. Sengaja aku, ya. Bukan dia terambil wuduk, ya. Dia terambil wuduk, dia tak sah lah. Nak apa nama mengangkat hadas besar, terangkat hadas kecil. Terangkat, bukan dia sengaja angkat. Dia tak mahu, dia kena niat, kita buat nawai tu, ya. Kita saja kita ingat, kita hafaz, kita buat benda tu, ya. Sendiri kita buat kerana hajat tertentu. Terbuat, tak jadilah. Tidak ada orang terwuduk, ya. Terwuduk tu tak ada. Memang dia pergi nak angkat wuduk, ya. Sebab itu dia kata kena pada niat nawai tu rafa sahaja aku, ya. Sahaja aku tu maknanya bukan tak sengaja lah. Memang dia buat sendiri. Dia yakin, dia tahu memang dia buat untuk mengangkat hadas, ya. Kadang-kadang ada juga orang kata, ya, dia orang terlintah nak buat tu, terlintah nak
nak berwuduk tu dia niat dah tu, ya. Lintas ni juga lintas, ya. Kalau merasa nak buat, tak buat lagi. Jadi kalau dalam niat kita dalam ibadat ni dia kena dibuat itu dengan sengaja dia buat, ya, bukan dia terbuat tak apa ya. Memang dia tahu dan dia buat. Itu maknanya dia niat di situ, ya. Kalau kita pada teringat tu dia teringat saja, ya. Kadang-kadang dia tak buat, kadang-kadang dia buat pun masa nak buat. Kalau ibadat masa nak buat tu kena pasang niat lagi, ya. Kalau nak solat pun teringat dah jadi nak sembahyang asar, ya, lepas tu pergi sembahyang dia tak ada niat pun, ya. Dia kira tadi nak teringat tadi. Terlintas turun rumah tadi dah teringat dah nak pergi masjid ni, nak sembahyang asar kan. Dia pergi masjid dia pun tak niat dah. Pergi solat tu pun dia tak niat. Dia tak niat dah dia turun rumah tadi masa nak sembahyang. Jadi tak, dia mesti, ya, diniatkan dengan sengaja, bukan dengan tak sengaja, ya. Kita ingat, kita tahu, memang kita buat. Itu dia kata nawaitu raf'ah, nawaitu, ya, sengaja aku mengangkat hadas kecil semata-mata kerana Allah. Itu raf'al hadas. Yang keduanya nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, ya. Pun senang, ini pun mudah-mudah agak susah, ya. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Jadi dia pun samalah, ya. Kalau kita kata solat itu disunatkan untuk kita lafazkan, ya. Kita lafazkan yang bahasa Arab itu, ya, kita niatkan di dalam hati, ya. Mulut sebut nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Hati kita pun menyebut bahawa sahaja aku mengangkat hadas kecil semata-mata kerana Allah Ta'ala, ya. Tapi kalau nak niat, dia tak nak lah, sebab mungkin dia mudah boleh hafal, ya. Dia pun tak nak dapat cakap bahasa Melayu. Dia pun terus dalam hati dia, di dalam hati dia kata nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Bahasa Arab bahasa dalam hati, ya. Tak payahlah macam bahasa Melayu lah, ya. Kalau dah baca bahasa Arab dalam hati, itulah niatnya, ya. Tak payah lagi nak sebut di luar dengan bahasa Arab tu. Tapi sebab kita ni orang Melayu, ya, dia ada jenis terjemah pula, ya. Dia baca dulu Arab dalam kitab-kitab kita pun, kitab-kitab Jawi kita pun, ya, dia pun sebutlah sunat lah. Sunat lah kita baca dulu nawaitunya tu dalam bahasa Arab itu, ya, sebelum kita angkat hadas itu. Jadi bila air dah menyiram muka, air dah kena muka, masa tu lah kita niat, ya. Jadi terulang tak. Kalau rasa senang bahasa Arab tu boleh aja dalam hati. Asam ada dah dalam hati tu, tak payah baca di luar lah. Terus dalam hati nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala, ataupun dalam hati nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, ya. Jadi tak payah terjemah. Kalau nak terjemah juga kena sebut dulu lah. Sebut dulu Arab dia tu, lepas tu masa siram muka tu, kena air dekat muka tu, masa tu niatlah bahasa Melayu, ya. Dadah tangan tu, air tak sapu muka lagi, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Sapu tu apa lagi? Dalam hati bahasa Melayu. Kalau nak dua-dua, ya. Nak satu pun boleh, tak baca pun nawaitu raf'al hadasil asghari, turun. Ambil itu sapu muka tu, niat dah niat dah. Bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, hilanglah, ya. Jadi keadaan kita ni berulang. Tapi kalau Arab tu dia dah tak terjemah dah, ya. Sebab nawaitu raf'al hadas itu dah bahasa dia dah. Dia nak terjemah apa lagi? 2 kali ulang tak 2 sekali, ulang dalam hati sekali, ya. Jadi dia sekali, ya. Dia tak ada lagi nak sebut terjemah dalam hati, ya. Macam kita terjemah bahasa Melayu, ya. Jadi nak bahasa Melayu saja pun sah, nak bahasa Arab saja pun sah, ya. Nak sebut bahasa Arab dulu, lepas tu baru nak baca bahasa Melayu dalam hati pun boleh, ya. Pun boleh. Sebab itu Arab sembahyang, ya. Tak sembahyang pun dia tak ada sebut usalli, ya. Itu dah dengar ada dekat usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dia tak ada, dia fikir Allahu Akbar, ya. Tak dengar pun dia usalli, ya. Sebab dia dah usalli
Dia usalli dalam hati dia. Allahu Akbar, dia usalli perpuluh. Dia tak baca harap dalam hati dia. Sebab dia harap, apa lagi dia nak ulang 2 kali. Dia nak terjemah satu lagi, tak terjemah bahasa pun. Jadi dia terus je. Di Mekah ke di mana kan, tengok saja lah. Dia fikir Allahu Akbar. Ya, kita ni tu. Ya, 2 kali kita ni 2. Duduk baca usalli Allahu Akbar. Barulah kita nyata macam tu. Ya. Jadi kita Jawi boleh sebab kita ni orang Jawi, orang Malaysia. Nak cuba terjemah tu dia kata sunat lah baca harap ni dulu. Lepas tu masa Allahu Akbar tu kita niatkan dalam bahasa Melayu dalam hati, ya. Kalau dia nak niat tu bahasa Arab dalam hati pun boleh. Jadi tak payah dia usul dia kat orang, ya. Baik, itu niat, ya. Mesti kena niat, tak boleh lupa. Kalau wuduk dia terlupa niat, tak boleh lah. Tak sah wuduk dia, tak sah sembahyang dia, ya. Jangan lupa niat. Biasa tu dia tak lupa dah, ya. Pegang air dia tahu tak ingat. Wuduk tu kat niat, ya. Baik. Itu apa perkara yang pertama, ya. Fardu dia yang pertama untuk wuduk ini ialah niat. Ada 6 perkara. Namanya niat, ya. Kalau orang bisu pun, ya, orang bisu pun dia boleh dalam hati, ya. Mungkin kita pun tak tahu hati dia tak bisu pun, ya. Hati dia boleh berkata-kata, ya. Mulut dia tak boleh bercakap, tapi hati dia boleh baca, ya. Dia kata apa dia nak buat, ya. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, ada apa-apa sebelum pindah tajuk yang kedua? Tak apalah, kita berbincang di sini, ya. Berkongsi maklumat. Kadang-kadang tuan-tuan tahu kita saya boleh juga bagi maklumat katanya, ya. Kalau ada apa-apa kadang-kadang yang sembunyi ke pindah, tanyalah, ya. Budak kecil macam mana, ya. Budak-budak kecil ni kalau mandi dulu kita kata kita tolong niat lah, ya. Tapi kalau anak-anak tu kalau dia peringkat sekolah, kalau dia nak masuk darjah 1 atau tak masuk darjah 1 lagi tadika, sekarang ni pun dah pandai lah, ya. Cikgu dah ajar dah dia, salah satu dah ajar dah macam mana nak niat ambil sembahyang, ya. Ambil sembahyang tu dia pun insya-Allah mudah-mudahan dia pun dah pandai. Masuk darjah 1 tu lagi lah pandai, ya. Insya-Allah dia tahu, ya. Cuma yang jadi tak pandai ni kalau dia tak buat lah, ya. Tak buat dia lupa, dia tak ambil, kadang-kadang tanya boleh tak ingat. Dia tak ingat tu pasal dia tak buat. Tak hari-hari baca, tak hari-hari buat. Bila kita tanya balik macam mana niat wuduk, dia tak tinggi, ya. Kecuali hari-hari dia buat, sekali ustazah dia ajar, sekali ustaz dia ajar, lepas tu dia buat hari-hari, dia boleh, ya. Doa makan pun dapat suruh, ya. Duduk meja makan, atuk nak dengar aku baca alat, doa makan, cucu dia pun baca alat, ya. Tadi kau dia baca ni, Allahumma barik lana, dia baca, ya. Jadi ajar, bila dia ajar dia pun tahu, dia boleh hafal lagi, ya. Lagi cepat dia hafal daripada kita. Jadi kalau niat wuduk pun insya-Allah boleh baca, ya. Membasuh muka, ya. Yang keduanya membasuh muka, ya. Semua orang ada muka, ya. Ada orang tak ada muka, nanti nak basuh muka, tak ada muka, nak basuh macam mana? Muka semua ada. Tangan pun jadilah, ya. Pasal kat muka ni semua orang ada muka, ya. Ayah. Kita tentang perjalanan mana kan? Berat. Kita baru ayam. Yang pasti lah boleh kita dua-dua dia dalam perjalanan kita bercakap bahawa waktu kita nak nanti ayam. Ayam pun boleh digunakan untuk Kita bawa ayam macam mana? Satu botol air mineral. Itu ayam pun nak minum kan? Ayam pun nak minum. Oh okey, dia pun minum dah bagus tu. Tapi kalau dah keadaan mendesak, ya, mendesak tak ada tempat nak berhenti, nak butuh
kadang-kadang dia jadi juga. Berarti dekat arena ayam tak ada. Buka apa ayam kering, tak ada ayam pun. Entah macam mana jadi tak ada ayam. Arah ayam dalam kereta ada sebotol ya. Kalau satu kereta 4 orang ayam sebotol ayam mana? Jadi maknanya kalau air yang kita bawa tu kalau sebotol ya. Sikit tu kita boleh juga ada wuduk. Memanglah kena ada wuduk lah kalau dah waktu nak habis dah. Kat berjalan lagi tak jumpa dah tak pernah air, waktu nak habis dah kita pergi sembahyang. Jadi ayam sebotol tu kan itulah buat ya. Boleh buat ambil sembahyang. Jadi nak ambil sembahyang ayam sebotol tu kena pandai jimat lah. Basuh muka tu sekali ya. Orang kata sapu licin-licin apa habis muka ya. Tangan jangan angkat. Tangan jangan angkat. Bila angkat tu sapu lain tu. Jadi lain dah. Jadi lain dah. Itu sebab tu kalau basuh tangan dah nak basuh ada sekali satu cedok tangan kita ni kita sapu. Kita tonyok lah. Ya, biar sampai rata air kat muka kita ni tak apa. Jadi kalau dah kita angkat balik ya, kita nak sapu balik dia jadi dah tak bekas di tangan kita ni dah jadi bekas kita mula. Kita nak sapu balik dia jadi mustahmal. Jadi jangan angkat tangan sapu biar sampai rata. Habis rata semua dah angkat tangan. Buat mana kita dah yakin semua kawasan muka kita dah kena air lah. Ya, habis dah kena. Tak apalah. Tak ada pula jimat ni. Buku satu tangan kita ni. Pukul semua. Oh, ni sampai kita kata buat ni. Habis rata semua dah. Dah. Sekali. Belah ni sekali, muka sekali, ni sekali, kaki. Cukup lah. Tahap wajib saja. Dan tak payah sampai 3 kali. Sekali ambil. Ayat sebotol itu rasanya cukup. Ya, boleh cukup. 2 orang pun boleh kalau botol besar. Kalau botol kecil itu seorang. Ya. Jadi anak di sekolah pun dah diajar macam ni. Ya. Diajar anak-anak ni yang jatuh ni. Kalau ada waktu jatuh ni memang diajar. Mana nak tahu pun mana-mana putih ayah lagi ajak macam mana nak ambil air semayang dengan satu botol air mineral. Ajar dia pun jual. Mana dia ambil dia tunjuk tak sekali semua sekali. Okey. Tengok tak habis pun sebotol. Alhamdulillah kan mana boleh lah ya. Boleh ambil air semayang. Kalau ada botol besar boleh kongsi 2 orang tak ada banyak 2 orang ya. Apa kalau keadaan itu terjadilah ya. Dia ni terjadi bila masuk hutan ya. Kalau masuk hutan, kalau ikut jalan raya ni terasa setakat hari ni alhamdulillah lah ya. Ayam banyak. Malaysia ni ayam banyak ya. Kalau pergi negeri Arab mungkin jadi. Tu nak padang pasir, tu nak cari air. Ya. Mana nak cari memang tak jumpa air. Arab air bawah aja. Kalau kita ni banyak sungai. Sungai ada. Rumah orang pun banyak tepi jalan ya. Parit pun ada. Air tak ada masalah. Tapi kalau keadaan yang tertentu malah nak tahu ya. Jadi air bukan itulah yang kita bawa. Kalau tak ada juga macam mana? Ayam bekai pun tak ada. Apa nama tepi jalan pun tak jumpa. Terus cari korek mana-mana suruh tanah. Tepuk-tepuk sikit berasap dia buat ya. Tayamum lah tinggal tanah yang ada ya. Itu nak sembahyang bila dah ada air ya. Tayamum. Kalau ada air botol tadi tak boleh tayamum ya. Sebab itu pun apa tak boleh ambil wuduk. Kena tayamum. Dalam air kita bawa tu kita minum ya. Kita jangka ke depan lagi tu memang tak ada air dan hanya untuk kita minum saja. Kita boleh tak usah guna air tu. Tayamum saja. Air itu kita minum ya. Mana tahu tak minum tak ada air. Sampai jauh-jauh tak ada air dia lapak air macam mana ya. Jadi tayamum ya. Tapi kalau kita jalan ke depan tu tak jauh ya. Kita berjalan dalam 2 jam 3 jam lagi buat air tak mati lagi ya. Tak mati lagi tak apa lah. Yang darurat tu kalau kita tak ada air sampai kita mati kita kena tanah tu simpan air tu ya. Baik. Habis kita kata dia anggota badannya membasuh muka ya, basuh muka. Sempadan muka yang wajib dibasuh adalah dari tempat tumbuh rambut di atas kepala hingga ke hujung tempat tumbuh janggut. Lelaki-lelaki boleh dah mencari janggut. Mana janggut kat bawah ni? Perempuan cari janggut tak mana?
kan? Tak ada janggut dari mana. Jadi sampai bawah ni lah, ya, bawah dan ya. Buka kita. Kalau kita kata sampai janggut bawah ni janggut lah. Ya, buka lagi pada atas kita punya tubuh rambut ni, ya, turun sampai bawah ni. Sampai bawah ni kat lihat ni tak payah lah, ya. Yang bawah janggut ni dah puluh janggut lah, ya. Ada bawah dari puluh saja lah, ya. Itu dikatakan kawasan muka, ya. Disebut letak tu, ya. Daripada tempat tumbuh rambut di atas kepala sehingga ke ujung tempat tumbuh janggut. Itu daripada atas ke bawah, ya, atas ke bawah. Melintang pula adalah dari dua anak telinga. Anak telinga, kita ada dua anak telinga, cuping kecil ni sampai sebelah sini. Itu makna kawasan yang dikatakan muka. Atas dan lintang, ya. Wajib kita masuk, wajib kita sampaikan air ke kawasan-kawasan itu. Dan wajib menyampaikan air ke seluruh tempat dan juga bulu-bulu termasuk bulu mata, bisai, janggut dan sebagainya, ya. Apa-apa yang ada dekat muka kita tu, kenalah kita basuh dia, bagi kenal juga dia punya air tu dekat tu, semua anggota yang ada tu, dekat mata, bulu-bulu mata ke apa semua ke, sampai di bawah tu kena bagi basah. Janggut pun kena bagi, kena juga air, ya, basahkan janggut. Bisai, janggut, bulu mata, bulu kening, ya, bulu mata, bulu kening apa semua habis, ya. Kalau pada pakai hak biru, dia pakai merah, jadi biru, biru, air. Habis semayang tadi, bubuh lagi pula. Pada macam mana, pada habis semayang tu, bubuh pula, kena bubuh pula lah, kena bubuh lagi. Kena bagi hilang lah. Atau sampai kena ke kulit-kulit mata ni, masuk semua. Bubuh merah ke, biru ke, saya lagi bubuh lagi. Tak tahu lah keluar tak keluar, saya ingat keluar pun tu. Yang tu keluar, tak berkendai kan tu lah. Itu keluar. Kalau yang terlepas tu, yang tu kikik, ya. Kalau bubuh yang tak jenis keluar, dan tu kikik lah bagi keluar. Ambil lah minyak petrol ke penuh tu. Kalau cat tu bubuh minyak petrol boleh keluar. Yang ini boleh tak keluar, tu ambil petrol konyol tu. Biji mantong juga. Dengan biji mantong. Dulu orang tak ada orang pakai macam-macam, ya. Kalau kita tak pergi bubuh apa lah. Yang bubuh mata tu pun sikat bubuh mata tu tak pergi lentik. Bubuh dah ada ubat lah. Jadi kalau ambil untuk yang tu semua kena basuh, ya. Basuhlah semua. Dah bubuh, ya. Pastikan air sampai dah. Basahlah semua bubuh ni. Kata-kata semua, ya. Kawasan muka. Itu dia kata kawasan muka, ya. Kena bagi sampai air ke semua yang ada di kawasan muka, ya. Kecuali nak sampai muka tu. Macam mana doktor kata ini tak boleh, ya. Yang ni memang saya kena tampung muka kamu ni. Muka ni tak boleh, tapi kena air, ya. Kamu ni penyakit yang luka, dan kalau dah luka tak boleh kena air. Kalau macam mana doktor letak itu memang tak boleh buka dah. Nanti itu ambil dah wuduk, cari pulang kuatan tu, ya. Memang dia tak jerak. Tapi lepas tu kena tayamum lah, ya. Tayamum ganti anak kena, ya. Kena apa tayamum sekali, pasal sampai tu, ya. Buat juga lah kalau orang Ustaz, kita. satu soalan. Macam orang nak pakai lens kan, lens masuk biji mata lah, coklat colour lah, biru colour semua tu macam mana? Nak bawa keluar ke tak? Atau biarkan? Masuk dalam mata kan? Ya, pakai contact lens, bagi dia nampak macam coklat, macam biru. Artis banyak pakai gitu lah. Yang dalam ni tak apa lah. Yang dalam mata ni tak apa. Tak payah keluar. Tak payah keluar. Dia bukan sampai dalam wuduk ni, dia tak tunggulah sampai biji mata pun air. Biji mata tak payah kena air.
jalan. Ya, dia duduk di jalan. Dia pada kulit luar ni. Kulit luar ni dia duduk di mata ni. Jangan pula ada pokok tadi macam tadi. Penting kita ya. Kadang-kadang yang di luar. Kalau kita pejam, kita ambil sebanyak orang kita pejam. Ya. Tak biasa kita ambil sebanyak berjegir tu. Penting je mata kita. Kita pejam tu, kita membaca tu kena. Isi mata tak kena. Jadi kalau ada laser di dalam tu tak kena. Tak payah cabut lah. Ini pun satu lagi kalau orang di hospital. Macam tu lah, kebayang macam mana. Kalau kepala, aksiden kepala ya. Doktor ni dia baru habis buka ni. Dia baru buka dah, dia baru 3 buka, 3 pun buka pun 3. Selain buka, dia 3 sikit, nampak buka sikit kan. Habis nak pergi duduk, dia duduk tu maknanya tayamum lah. Ya. Yang buka dah tak ada basuh, dah tayamum ya. Tayamum di muka pula, bojong kan. Ya. Nak bojong kan tayamum pula. Nak buka nak ada tayamum lah atas balut tu. Pukul lah atas balut tu dengan sibuk apa. Debu tu, sapu lah. Saya pun ya. Pakai tangan pula. Saya dah tak sampai air tu. Ya. Itu yang di hospital lah. Ya. Kadang-kadang tak tunggu di rumah badan, di hospital badan. Di hospital tu, kalau hakim memang dia tak rasa tak boleh duduk. Kalau dia tak sembahyang, memang tolong tayamum pula tak boleh buka. Ya. Pada kebalu. Itu muka ya. Kawasannya daripada tempat tumbuh rambut sampailah ke bawah ni. Ustaz saya rambut tak ada mana cari tempat tumbuh rambut. Susah. Rumput lah daripada mana agak-agak lah. Ya, kalau kepala dah botak semua sampai tak nak rambut. Ya, agak-agak lah sampai atas ni. Tengok kepala orang rambut dan kamu dekat mana dekat ni. Tak apalah. Daya putih orang dekat ni lah ya. Ya. Bila kuasa muka dah. Dengan botak tu memang dia tak ada rambut dah. Licin tu pun. Dia nak cari tambah ada tumpuk tidur. Jadi agak lah ya. Jadi itu kawasan mudahnya. Dan mesti air sampai. Ini kalau mereka orang potong muka selalu kan. Ya, kalau potong bedah, orang kerja sapu cat, rumah, tu kena berisi di muka. Tengok habis-habis. Ada benda kita tak apa dah, benda tak apa habis dulu. Baik, muka surat sebelah. Siap, sebelum kita sebelah tu kita tengok peringatan di atas tu. Ya, apa dia kata peringatan tu? Sesiapa yang tidak boleh berhenti membuang air. Mana pula? Ya. Kuasa menahan air kencingnya sudah tidak ada, atau seorang wanita yang mempunyai penyakit istihadah, darah penyakit yang sentiasa keluar daripada kemaluannya, bolehlah berniat mengharuskan solat itu seperti berikut. Ini untuk yang ada masalah. Ya. Nawaitul wudu'a listibahati fardhi sholata lillahi ta'ala. Ya. Tadi aku mengambil wudu, tadi aku berwudu untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Maknanya dia ada masalah, kecil tak kuat. Maknanya dia ambil sembahyang tu, dia sembahyang lah. Ya. Setakat yang dia sempat, sembahyang lah. Ya. Tengok ini maknanya dia tak, yang ini yang atas tu yang dia dah ada penyakit, dia tak boleh dah tahan. Kalau dia berasa dia nak buang air, terus buang. Dia keluar tu, dia tak boleh tahan. Yang ni dia kena ambil sembahyang, niatlah nama itu wudu al-istibahati fardhi solat. Ya. Boleh niat macam ni. Niat macam ni pun boleh. Ya, yang ini pun boleh juga. Ya. Ataupun nawaitu raf'al hadasil asghar fardhan alayya lillahi ta'ala. Boleh juga. Tapi kalau yang masalah yang macam atas ni, dia kena pakai pampers. Ya. Orang lelaki pun pakai ada pampers kalau dah tak boleh tahan. Ya, dia tak boleh, tak ada kuasa nak menahan lah. Dia rasa dia nak kencing, dia kalau orang biasa ni dia boleh lagi tahan. Dia rasa nak kencing, dia boleh tahan. Tak kencing. Tapi orang biasa ni kalau dia nak kencing, dia sembahyang, rasa nak kencing, tak apalah sembahyang lah. Makruh lah. Ya. Makruh lah dia sembahyang dalam keadaan tahan nak kencing. Ya. Sebab itu kalau nak sembahyang, pergi buang air dulu. Buang air dulu, semua selesa dah, pergilah sembahyang. Ya. Jangan sembahyang, dia tak rasa nak kencing, dia sembahyang juga. Ya. Jadi
jadi makruh. Maksudnya diselesaikan itu. Ini cerita ni cerita orang yang bukan jenis boleh tahan, dia tak boleh nak tahan. Ini semua kena pakai pampers, ada lapik dia, pakai yang itu untuk kalau dia kencing pun dia duduk atas pampers dia. Sebelah muka sebelah itu kawasan muka. Walau bagaimanapun sunat melebihkan sedikit had basuhan di atas kepala, ke telinga dan juga di bawah dagu. Semasa membasuh muka disunatkan membaca Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabir wujuhu awliyaika wala tusawwidu wajhi bizulumatika yawma taswaddu wujuhu a'da'ika. Ini doa, kalau wajib baca lah, kalau wajib baca apa yang doa ni? Saya pun tak apa. Melayu Melayu apa yang Melayu ya? Ya Allah, putihkanlah mukaku dengan cahaya Engkau pada hari putihnya muka wali-wali Engkau, dan janganlah Engkau hitamkan mukaku dengan kegelapan pada hari hitamnya muka musuh-musuh Engkau. Wajib apa dah basuh muka. Lepas tu sunatkan membaca. Jadi basuh muka tadi dia kata kena bagi lebih. Jangan betul-betul hak pangkat dia. Kalau dia kata tempat tumbuh rambut, biar dia lajak sikit pada tempat tumbuh rambut tu. Kalau dia kata bawah dagu ni, biar dia lajak sikit bawah dagu ni sampai dekat leher pun tak apa. Kalau telinga sampai cuping telinga ni, biar dia lajak sikit lepas daripada telinga ni pun tak apa. Basah sikit tepi telinga ni basah habis, tak apa. Lebih keluar sepadan tak apa. Disunatkan keluar sepadan. Jangan betul-betul sepadan saja. Takut-takut nanti tak sampai. Kalau lebih tu dah tentu dah sampai. Dah tentu dah kita yakin memanglah kena air. Bila kita lebihkan daripada anggota yang ada. Ini dia tunjuk gambar kawasan anak rambut. Bukan keding tu. Tengok nak pandang dekat dia. Di atas lagi, kawasan anak rambut. Atas lagi pada itu dekat dahi tu, daripada dahi kawasan anak telinga yang kita tepi tu, kawasan bawah dagu, bawah dagu, bawah janggut tu memang duduk seperti janggut lah, bawah janggut tu. Maknanya janggut pun kena basuh lah. Ambil air sebang, basuh sekali janggut. Lepas tu disunatkan pula kalau janggut tu diselarkan janggut tu supaya air tu kena semua janggut-janggut tu. Kalau janggut panjang lah, janggut panjang. Janggut pendek tu dah tentu dah sampai, tentu dah sampai air ke kulit. Baik. Itu yang kedua, membasuh muka. Basuh muka Semua orang ada muka. Semua kena basuh. Tangan juga dia sebentar tangan. Yang keduanya membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Maksud membasuh kedua belah tangan hingga ke siku ialah siku ini bukanlah berarti sampai siku sahaja, malah hendaklah dilebihkan had basuhan sedikit ke atas siku. Basuh atas daripada siku dengan meratakan air ke seluruh tangan dan termasuk ke celah-celah kuku sekiranya kuku itu panjang. Celah kuku bawah-bawah kuku pun bagilah air itu sampai. Kalau kita jelung, kalau dalam bola tu kita selam tangan dalam bola tu, sampailah, jelung air itu. So masuk tu, kalau sampai sini, dia sampai. Kalau yang pipe air ni kadang-kadang takut tak sampai kuku. Kadang-kadang dia tak, dia turun dia dulu. Dia turun.
kadang-kadang dia tak turun sampai ke bawah level, turun dulu je. Kalau dia ikut sini, dia masuk celah tu, ya. Kalau duduk ikut tu je, dia turun tu. Bawah ni tak sampai pun, dia tak kena ujung-ujung, ya. Jadi nak kena bagi sampai, ya. Tengok gambar dia ujung tu, ya. Suara itu sampai ke siku, lepas pada siku, ya. Pastikan lepas pada siku, ya. Ini pun juga pastikan tak ada apa-apa yang menghalang air sampai. Dulu kita sebut dah kuku, ya. Kuku merah, kuku kelam, kuku biru ada belakang ni, ya. Itu pun semua kena bagi sampai air. Kalau kuku biru tonyoh tu, garanti tak sampai air, ya. Cabut kuku dia. Kalau dia cabut kuku. Cabut kuku. Kalau dia tahu, lepas tu tak pakai dah. Tengok dia buri, kilat besar, kilat kelak. Yalah. Yang tu dia kena basuh lah. Kena sampai air kuku tu. Kuku tu kena air. Orang nak beli cantik, nampak kilat. Yalah. Kalau ada ubat tu dia tonyoh dulu lah buang. Lepas tu ada putih balik macam kuku biasa, barulah boleh ambil wuduk. Tidak tak sah wuduk dia, ya. Tidak kalah. Kalau ayat jenis kuku tu kadang-kadang mayang gaya, ya. Habis semayang lah, kuku semayang. Tapi dia kena faham lah dia nak ambil semayang, ya. Kalau ada benda tu dia kena buang, kecuali lah benda tu dia jerak air. Pakai inai, ya. Pakai inai tak apa. Inai dia jerak air memang dia tak sampai, ya. Air tu sampai kuku. Tapi kalau jenis kuku, apa nama bahan-bahan yang di inai tu, ya. Bagi merah nak bagi biru tu yang kuku tak sampai air. Kemudian bawah-bawah kuku, ya, bawah-bawah kuku tu ada kadang-kadang yang lekat-lekat itu apa nama kotoran-kotoran yang lekat kat bawah kuku tu, yang tu pun kena bagi sampai juga air, ya. Orang yang kerja komen kereta, yang tu pun satu hal, minyak tangan dia hitam, ya, habis kuku pun hitam, yang tu pun dia kena korek-korek sikit lah, ya. Kalau nak basuh tu masuk kuku ni tonyoh sikit, ya. Kalau minyak tu memang dia tak boleh, ya. Kita warna dia tu ada juga, tapi insya-Allah ada yang lekat tu air sampai juga lah, ya. Tapi kita tonyoh juga lah, kalau tak tonyoh memang tak sampai, ya. Jadi yang ada kena macam tu kena buat lah. Cuci kuku supaya air sampai. Memang susah lah nak buat macam mana kalau dah kerja dalam tu. Ya, setiap kali habis sembahyang, setiap kali kena cuci kuku dia, ya. Tak, nak tanya satu. Tentang muka ni, balik tentang muka, baru aku ingat. Kalau orang ada janggut panjang, kita ni, dia sampai nak kena ke bawah, kan? Ya, dia suruh tu supaya air tu kena kulit muka ni, bawah ni. Kulit muka, bukan janggut tu. Bukan janggut tu. Ni air. Kadang-kadang sebab janggut tempat, kadang air dia tak sampai, dia dekat air tu turun dekat janggut je. Kulit yang ada di bawah ni tak kena. Air tu dia suruh kita tonyoh tu bagi kena kulit ni. Muka, janggut bawah tu. Dia tonyoh tu bawah ni tak kena, tapi janggut. Ya. Muka, dia tak kena janggut pun. Muka, ya. Muka. Kalau dia kata situ dan basuh janggut sekali, aku kena basuh lagi tu. Dalam tidak pegang kita tak kena dan basuh janggut sekali tak ada. Tapi sunat untuk diselarkan janggut itu, di celah-celah janggut itu kita tak ada. Dan kita ada sebut. Bila dia buat itu, otomatik basah lagi tu. Basah lagi buat janggut tu. Ya. Sunat, dan dia tambah. Dia buat lagi bagus. So, yang sebenarnya untuk ni, kena kulit bawah. Bawah janggut ni. Ya. Sampai air dekat kulit. Baik. Haji basuh lah kan. Dua bilah. Dia biasa tengok orang yang berjanggut. Baik ni dia basuh muka semua. Janggut dia basuh habis. Ya. Dia basuh. Tak basuh janggut. Janggut kena basuh. Busuk janggut tu lah. Basuh busuk janggut tu. Basuh. Baik. Okey ya. Maksud membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku dan bukan sampai siku saja, tapi sampai lebih daripada siku.
Sekiranya kuku itu mengandungi kekotoran, hendaklah dibuang terlebih dahulu. Buang dulu. Pastikan bahawa tiada sesuatu apapun, benda-benda yang menghalang sampai air ke kulit, sampainya air ke kulit. Masuk ke kulit tu. Begitu juga bulu-bulu yang terdapat pada anggota wudu. Yang ada dekat anggota wudu, bulu-bulunya adalah janggut lah, janggut lah. Janggut telinga ni kadang-kadang ada sebab telinga ada bulu, sebab bukan telinga tu ada bulu. Jadi telinga tu masuk telinga, masa cabut telinga nanti tepi-tepi tu ada masalah. Kemudian apabila basuh tangan, disunatkan juga membaca doa ini semasa membasuh tangan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepadaku kitab amalanku dengan tangan kananku, dan hisablah kepada dan hisablah kepada daku dengan hisab yang mudah. Kiralah amalanku dengan kiraan yang mudah. Itu doa supaya Allah, setiap kali wuduk kalau doa ini mudah-mudahan Allah makbulkan, supaya bila kita hari kiamat nanti di padang mahsyar saja, apabila Allah serahkan buku masing-masing untuk dibaca segala amalan kita, Allah bagi dengan tangan Allah bagi supaya tangan kanan kita mengambil, tangan kanan kita ambil dengan tangan kanan. Itu semua akan digerakkan oleh Allah. Kalau banyak amalannya yang tak baik, teruk sangat dah, dan dunia ni teruk. Yang esok Allah Ta'ala bagi dia tangan otomatik, tangan kiri pergi ambil, tangan kanan tak mau pergi ambil, tangan kiri yang pergi nak ambil. Maknanya ini doanya supaya apa-apa pun tangan kanan kita lah pergi kita. Tengok dia melihat kepada amalan macam mana. Amalannya baik, banyak amalannya yang baik, kita ambil tangan kanan tu, di antara tanda-tanda alamat, alamat dan nampak ahli syurga. Sebab kita biarlah tangan kita, tangan kanan kita yang mengambil buku itu. Kita bermana kita. Semasa membasuh tangan kiri, disunatkan pula membaca Allahumma inni a'udzubika an tuhtiyani kitabi bisyamali aw min wara'i zahri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada memberikan kepadaku kitab amalanku dengan tangan kiri ataupun dari belakangku. Jadi bila basuh tangan kiri sampailah, sampai alhamdulillah syukur, sambil basuh tu basuhlah. Tak adalah penyimpangan lain, sambil basuh tangan, mulut tu baca doa, bukan sambil basuh tangan, mulut tu sembah. Pun dah lama tak jumpa kawan, saya tak kira tempat kawan tak dalam, aku jumpa kawan tu, lama tak jumpa dekat tempat wudu, kamu nak ambil wudu, Allah lama dah jumpa, tangan basuh, tangan basuh, bersembah, masa pulang sembah. Dia masa tu jumpa juga kolah pula. Jadi kalau boleh, saya kata apa, tapi dah untuk baca doa. Baik, yang ketiga tadi, basuh tangan sampai siku. Ini dia tak apa berapa kali, sebenarnya 3 kali lah, disunatkan untuk kita 3 kali. Lepas itu, lepas basuh tangan, sapu kepala, menyapu sedikit air di bahagian kepala, memadai dengan menyapu sedikit sahaja air ke atas mana-mana bahagian kepala. Terpulanglah, nak sapu kat depan ni boleh, nak sapu kat tengah ni boleh, nak sapu kat belakang ni pun boleh, mana-mana kawasan kepala, boleh sapu kat mana-mana. Sehingga belakang ni, kalau yang lelaki-lelaki agama payah nak buka sopok dia, langut sopok dia dulu, dia pun sapu dia kat sini.
boleh ya. Kalau wajib lagi nak buka dia buka lah, sapu lah ya. Tu hak yang wajib ya. Tak wajib. Hak sunat lagi dia kena buka sombong lah ya. Perempuan pun hak sunat juga kena buka kepala, sapu lah ya. Cakap nak sapu hak sikit depan ni, kalau yang boleh lagi tarik sikit ya. Sapu.